Masih lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Jika tadi kita berikan tumpuan kepada aktiviti sukarelawanan yang diberikan tumpuan oleh belia, kali ini kita nak berikan tumpuan pula kepada bagaimana sebenarnya NADMA memberikan bantuan dan juga apa di antara inisiatif yang diberikan kepada mangsa-mangsa banjir. Kita berikan tumpuan kepada pasca banjir. Di studio bersama dengan saya ialah Datuk Khairul Syaril Idrus, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Banjir NADMA Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bila kita bercakap mengenai NADMA, mungkin ada lagi di luar sana yang macam apa sebenarnya pengkhususan NADMA khususnya dalam banjir ini? Kita mulakan dengan itu terlebih dahulu, Datuk. Okey, terima kasih Syafiqah dan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana berjemput NADMA untuk memberi sedikit penerangan berkaitan dengan peranan NADMA semasa banjir, bencana banjir pada ketika ini. Jadi di luar sana terdapat beberapa pertanyaan, apakah sebenarnya peranan NADMA di dalam pengurusan banjir ataupun pengurusan bencana secara keseluruhannya di negara kita. Berdasarkan kepada punca kuasa yang NADMA ada, ianya berasaskan kepada apa yang kita katakan sebagai arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara. Di antara lain, arahan berkenaan telah menetapkan tugasan dan tanggungjawab NADMA dari segi pengurusan bencana di peringkat kebangsaan. Berdasarkan kepada dokumen berkenaan arahan MKN nombor 20, NADMA telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju utama dalam pengurusan bencana negara, tidak terhad kepada banjir semata-mata. Jadi berdasarkan kepada arahan tersebut, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui bahawa sebagai peneraju utama, NADMA bukanlah responder di peringkat lapangan, yang mana kita tidak pergi menyelamat, kita tidak mempunyai keanggotaan pun untuk melakukan kerja-kerja menyelamat. Tetapi apa yang dilakukan NADMA adalah membuat perancangan berkaitan dengan hala tuju, strategi pelantindakan dalam pengurusan bencana negara, dan ianya tidak terhad kepada perancangan di peringkat kebangsaan sahaja, kerana ianya juga melibatkan penyelesaian dan tanggungjawab yang dimainkan oleh beberapa peringkat. Ini termasuklah peringkat di peringkat daerah, di peringkat negeri, di mana di peringkat daerah mereka bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pengurusan bencana di peringkat daerah dapat dibuat dengan sebaik mungkin. Dan perkara ini perlu dilakukan oleh pegawai-pegawai daerah. Dan di peringkat negeri, jika sesuatu bencana berkenaan tidak dapat diselaraskan ataupun memerlukan bantuan yang lebih besar, yang memerlukan penglibatan di peringkat negeri dan jawatankuasa pengurusan bencana negeri yang diketahui oleh institusi kerajaan negeri adalah bertanggungjawab untuk pastikan bahawa pengurusan bencana di peringkat negeri dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Dan sekiranya ada beberapa perkara yang tidak dapat diatasi ataupun ditangani oleh peringkat negeri, dan barulah dihantar kepada jawatankuasa pengurusan bencana pusat yang menjadi penyaras dan memastikan bahawa aset-aset bantuan-bantuan di peringkat negara nasional dapat digemeling untuk membantu sesuatu negeri dalam pengurusan bencana berkenaan. Menangani sesuatu bencana ini termasuklah isu berkaitan dengan apa yang terjadi di negeri Selangor baru ini. Ya, kini kita berikan tumpuan kepada pasca banjir. Dua kata kunci yang diberikan oleh Datuk tadi adalah perancangan dan juga hala tuju. Jadi di manakah perancangan dan hala tuju NADMA bagi mengatasi ataupun bagi membantu masa-masa banjir ini untuk pasca banjir? Okey. Untuk soalan berkenaan Syafiqah, sebenarnya kerajaan telah membuat perancangan sebelum berlakunya bencana ini. Jadi sebelum berlakunya bencana ini, kita telah mengadakan engagement dengan NGO, dengan rakan-rakan NADMA negeri-negeri, bagaimana untuk pastikan bahawa jika sesuatu bencana atau banjir berkenaan telah selesai, bantuan-bantuan segera dapat dibuat dengan sebaik mungkin. Jadi engagement berkenaan memang kita buat bukan saja selepas sesuatu bencana atau banjir, tapi ianya dilakukan sepanjang tahun. Jadi dari segi itu merupakan salah satu daripada strategi dalam pengurusan bencana nasional. Penglibatan bukan saja di peringkat
agensi-agensi kerajaan, tetapi kita juga telah membuat latih amal dengan komuniti setempat, dengan NGO, kerajaan-kerajaan negeri, kerajaan-kerajaan tempatan untuk memastikan bahawa mereka benar-benar faham tentang peranan yang dimainkan oleh mereka sebelum, selepas dan semasa berlakunya suatu bencana. Nah, dalam menangani isu pasca banjir yang berlaku ketika ini, kita telah pihak kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan satu jawatankuasa khusus yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tan Sri KSN untuk menggembeling semua tenaga agensi kerajaan untuk memastikan bahawa dari segi aktiviti pasca bencana banjir ini dapat dibuat dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Secara keseluruhannya, kita telah memberi tumpuan kepada beberapa isu pada ketika ini. Isu yang pertama seperti mana yang Syafiqah sebutkan tadi adalah bantuan berkaitan dengan kewangan kepada bangsa-bangsa dan juga isu-isu berkaitan dengan pembersihan kawasan-kawasan yang terlibat. Ini termasuklah seperti mana yang wakil daripada KBS maklumkan tadi bahawa penglibatan NGO dalam membersihkan rumah-rumah yang terkesan dengan banjir berkenaan, dan ini akan membolehkan mereka-mereka terkesan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan secepat mungkin. Dan isu yang kedua adalah untuk memastikan bahawa bantuan-bantuan yang perlu diterima oleh masa-masa banjir ini dapat kita berikan dengan secepat mungkin dengan kerenah birokrasi yang dikurangkan. Macam tadi Datuk ada katakan bantuan keuangan. Saya rasa itu yang sebenarnya yang rakyat mahu dengarkan. Kerana apa? Kebanyakan mereka ada yang total loss. Rumah memang hilang, kereta pun memang rosak terus, tak boleh diperbaiki. Jadi apa yang mereka perlukan sebenarnya adalah daripada sumber keuangan itu. Jadi bagaimana sebenarnya NAKMA menyalurkan bantuan dari segi keuangan ini? Okey. Sebenarnya apa yang menjadi tanggungjawab NAKMA adalah memastikan bahawa penghantaran bantuan wang ihsan ini dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Ini merupakan satu tanggungjawab NAKMA. Mungkin agensi-agensi lain ada bantuan-bantuan yang di bawah tanggungjawab mereka, tetapi untuk NAKMA telah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa bantuan wang ihsan ini dapat diberikan kepada masa-masa dengan secepat mungkin. Jadi bantuan wang ihsan ini terdiri kepada dua kategori. Satu kepada mereka yang terkesan akibat banjir dan juga kepada mereka yang kepada waris yang telah meninggal dunia apabila terjadinya bencana banjir yang baru-baru ini, terutama sekali di Selangor dan Pahang. Berdasarkan kepada kriteria berkenaan, kerajaan telah memutuskan supaya mereka yang terkesan dengan banjir ini dapat diberikan bantuan wang ihsan sebanyak 1,000 bagi setiap ketua isi rumah. Dan bagi mereka yang bagi waris-waris yang mempunyai ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia, mereka berhak mendapat dalam 10,000 seorang bagi bantuan wang ihsan ini. Yang paling penting sekali sekarang ini adalah bagaimana ingin memohon bantuan tersebut. Kerana kalau kita melihat tular pula di media sosial baru-baru ini ada yang kata kena isi borang. Borang diberikan. Adakah itu betul ataupun hanya perlu dalam talian ke atau bagaimana? Okey, itu merupakan salah satu daripada isu yang pertanyaan yang paling banyak NAKMA dapat daripada bangsa-bangsa bencana banjir pada ketika ini. Bagaimana mereka dapat pastikan ataupun membuat permohonan-permohonan berkenaan. Bagi pihak kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan supaya semua kerenah birokrasi ini dapat dipermudahkan untuk membolehkan bantuan ini dapat diterima ataupun diberikan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Berdasarkan kepada apa yang telah diarahkan oleh YB Perdana Menteri, pihak kerajaan telah memutuskan bahawa permohonan-permohonan ini perlu dibantu dengan kerenah birokrasi yang seminima yang mungkin. Oleh yang demikian, apa yang kita lakukan adalah kita telah meminta supaya mereka-mereka yang terkesan dengan bencana banjir ini dapat hanya mendaftar diri mereka dengan ketua-ketua masyarakat
untuk membolehkan permohonan-permohonan berkenaan dihantar kepada pejabat-pejabat daerah bagi membolehkan proses pembayaran dibuat. Jadi sebelum ni ada isu berkaitan dengan keperluan pemohon perlu mendaftar dengan pihak-pihak tertentu, perlu membuat laporan polis, perlu memberi bukti yang rumah mereka rosak. Semua perkara ini kita telah selaraskan dengan kerajaan negeri dan juga agensi-agensi berkaitan supaya keperluan ini tidak diperlukan lagi. Ini untuk membolehkan seperti mana yang kita sebut tadi, proses birokrasi itu dapat diminimalkan dan bantuan dapat diberikan dengan sebaik mungkin. Dalam masa sama kita juga telah terutama sekali kepada mereka-mereka yang telah berada di pusat-pusat pemindahan, mereka tidak perlu pun membuat apa-apa pendaftaran. Mereka terus diberi bantuan yang berkaitan, terutama sekali berkaitan dengan bantuan wang ihsan. Ada dua persoalan di sini, Datuk. Pertama, ada yang mengatakan perkara ini ada tarikh tutupnya. Dan yang kedua, sekiranya kawasan itu, sekarang kita bercakap mengenai pasca banjir untuk sekarang bulan 12, ada sesetengah kawasan banjirnya setahun mungkin 2 kali, 3 kali. Adakah mereka boleh memohon setiap kali banjir atau bagaimana? Okey, terima kasih. Sebenarnya tidak ada tarikh tutup berkaitan dengan pemohon yang mahu membuat tuntutan berkaitan dengan bantuan wang ihsan ini. Jadi ianya terbuka dan tidak ada tarikh apa pun yang kita tetapkan yang mereka perlu patuhi. Jadi ianya masih lagi terbuka. Berkaitan dengan persoalan yang kedua tu Syafiqah, sama ada mereka hanya boleh menuntut sekali atau tidak, ataupun mereka boleh menuntut membuat permohonan bantuan wang ihsan ini berdasarkan kepada jumlah bencana yang mereka hadapi. Ini merupakan satu pembaruan, penambahbaikan yang telah dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Yang sebelum ini pemohon hanya berhak untuk menuntut sekali sahaja bantuan wang ihsan apabila berlaku sesuatu bencana banjir. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan bahawa setiap kali rakyat ataupun masyarakat menghadapi bencana, mereka boleh menuntut ataupun memohon untuk mendapatkan bantuan wang ihsan sebanyak 1,000 bagi setiap ketua isi keluarga. Jadi ini merupakan satu penambahbaikan yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Bila kita bercakap mengenai bantuan wang ihsan, di manakah progresnya sekarang? Adakah telah pun sampai kepada mangsa-mangsa banjir ini? Okay. Terima kasih Syafiqah. Sekali lagi, tumpuan kita pada setakat ini adalah untuk memberikan bantuan wang ihsan ini kepada mereka-mereka yang berada di pusat pemindahan sementara. Ini disebabkan mereka mudah untuk dikesan dan mereka berada di satu tempat untuk mendapatkan bantuan wang ihsan berkenaan. Dalam masa sama, pihak kerajaan telah memberi komitmen untuk memastikan bahawa di beberapa buah negeri bantuan wang ihsan ini dapat diselesaikan kepada mereka-mereka yang tinggal di pusat-pusat pindahan selewat-lewatnya pada hari Ahad ini. Tapi ini tidak termasuk kepada negeri Selangor dan Pahang. Ini disebabkan oleh jumlah mangsa yang agak ramai. Jadi komitmen pihak kerajaan adalah untuk pastikan bahawa bantuan wang ihsan kepada mereka-mereka yang telah tinggal atau berpindah ke pusat-pusat pemindahan sementara ini dapat diserahkan pada selewat-lewatnya pada hari Ahad di negeri-negeri tertentu, dan mungkin mengambil masa yang agak lama sikit di negeri Selangor dan Pahang, memandangkan jumlah keluarga yang terlibat adalah besar berbandingkan dengan negeri lain. Jadi penyerahan wang itu macam kalau kita boleh lihat di paparan skrin ini tadi, diberikan terus kepada mangsa-mangsa banjir tersebut. Okey, ini kita bercakap mengenai bantuan wang ihsan. Apa lagi di antara, sebab kalau kita ingat kembali dua kata kunci di awal tadi, iaitu perancangan dan juga hala tuju. Selepas ini bagaimana pula? Apa lagi perancangan dan juga hala tuju? Terutama apabila kita nak menghadapi gelombang kedua, itu yang kita risaukan sekarang ini, Datuk.
Okey. Berkaitan dengan bantuan kerajaan untuk menghadapi bencana ataupun hala tuju berkaitan dengan bagaimana kita akan memberi bantuan kepada masyarakat atau rakyat di luar sana. Sebenarnya seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa satu task force telah diwujudkan yang diketuai oleh Tan Sri KSN untuk menggembeling semua agensi-agensi kerajaan dan memastikan bahawa dari segi pelaksanaan dan pergerakan agensi-agensi kerajaan ini teratur dalam memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana banjir. Terutama sekali apabila kemungkinan berlakunya gelombang kedua. Jadi dari segi pelaksanaan dan dari segi perancangan memang jawatankuasa berkenaan akan melihat bagaimana kita boleh mempermudahkan lagi dan memastikan bahawa dari segi penghantaran bantuan, pemberian bantuan ini dapat diberi dengan sebaik mungkin, terutama sekali berkaitan dengan isu-isu pembersihan, perbaikan rumah-rumah yang akan membolehkan proses kehidupan rakyat kembali normal dapat dibuat dengan lebih cepat. Dan dalam masa sama task force ini juga akan memastikan bahawa kemudahan-kemudahan utility seperti elektrik, bekalan air, pembetungan dapat disempurnakan ataupun dipastikan dipulihkan sepenuhnya dengan secepat mungkin, dan ini memerlukan koordinasi pelbagai pihak. Jadi hala tuju kita adalah untuk pastikan bahawa dari segi penyelarasan kita ianya dapat dibuat dengan lebih baik dan lebih cepat. Salah satu contoh yang mungkin saya boleh berikan bagaimana hala tuju pengurusan pasca bencana ini, terutama sekali apabila kemungkinan berlakunya gelombang kedua adalah bagaimana pihak kerajaan pastikan bahawa sampah-sampah daripada pembersihan rumah-rumah individu mangsa-mangsa bencana banjir ini dapat dibuat dengan sebaik mungkin, kerana ia memerlukan penyelesaian dari pihak berkuasa kerajaan tempatan, di mana mereka akan mengeluarkan bahan-bahan yang buangan berkenaan, sisa-sisa pepejal yang dibersihkan oleh rumah-rumah individu yang berada di hadapan rumah masing-masing dengan peralatan mereka. Tapi isunya yang ada di pengalaman yang kita ada di Selangor adalah jumlah yang aset-aset yang ada di peringkat daerah ataupun majlis pembandaran tempatan ini tidak mencukupi. Jadi kita akan memanggil bantuan daripada agensi-agensi kerajaan lain untuk memberikan bantuan dari segi aset, dari segi lori, dari segi jontolak untuk membolehkan sisa-sisa pepejal ini dapat dilaksanakan. Tetapi ada juga yang isu yang kedua yang berkaitan, iaitu di manakah untuk membuang sisa-sisa ini. Jadi ianya memerlukan penyelesaian dengan agensi yang lain kerana ianya terletak di bawah tanggungjawab agensi yang lain. Jadi task force ini yang akan pastikan bahawa dari segi penyelesaian di antara agensi dapat dibuat dengan lebih baik. Jadi itulah yang tujuan objektif task force berkenaan diwujudkan untuk membolehkan bukan sahaja penggembelingan aset-aset kerajaan dibuat, tetapi untuk membolehkan juga perkara-perkara yang menjadi yang penting untuk pastikan sesuatu usaha berkenaan dapat dibuat secepat mungkin dapat diselaraskan di antara agensi-agensi kerajaan. Sedikit Datuk, kalau tadi Datuk menyentuh mengenai koordinasi di antara agensi dan juga pihak-pihak kementerian yang lain. Tetapi kalau kita boleh lihat pada banjir kali ini banyak penglibatan daripada NGO dan juga sukarelawan seperti mana kita sentuh tadi, sukarelawan daripada belia. Bagaimana koordinasi NADMA bersama dengan mereka pula supaya tidak berlaku salah faham itu? Okey. Selalunya peringkat koordinasi berkenaan dibuat di peringkat daerah, yang mana pegawai-pegawai daerah mempunyai pengetahuan tempatan di manakah tempat-tempat yang memerlukan bantuan-bantuan ataupun pergerakan NGO tertentu. Jadi dari segi pergerakan ianya diselaraskan di peringkat daerah. Tetapi peranan NADMA adalah untuk pastikan bahawa pergerakan ini dapat dibuat dengan baik dan diselaraskan sebaik mungkin berlaku sebelum berlakunya bencana ini. Jadi berdasarkan kepada strategi ataupun pelan tindakan dan juga tata cara pengurusan bencana ini memang telah diselaraskan sebelum berlakunya
sesuatu bencana. Jadi ianya menjadi kita telah mengeluarkan garis panduan yang tertentu kepada agensi-agensi kerajaan, kepada kerajaan-kerajaan tempatan, kerajaan negeri bagaimana untuk bertindak jika berlakunya sesuatu keperluan ataupun bencana. Jadi berdasarkan kepada pertanyaan tadi, bagaimana peranan NACMA untuk pastikan bahawa pergerakan ini dapat diselaraskan, ianya berdasarkan kepada apa yang kita telah buat ataupun kita selaraskan sebelum berlakunya sesuatu bencana melalui tata cara tertentu dan juga program-program latihan yang diberikan kepada pihak negeri, kerajaan tempatan, agensi-agensi yang berkaitan dan juga NGO tertentu. Baik, di sini kita rasa cukup jelas sebenarnya apakah di antara peranan NACMA untuk membantu bukan sahaja banjir tetapi apa juga bencana yang berlaku di negara kita ini, dan juga kita boleh dengar sendiri daripada Datuk apa di antara perancangan dan juga hala tuju untuk membantu mangsa-mangsa pasca banjir ini. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Khairul Shahril Idris, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NACMA, Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Baik. Kita nak terus sahaja ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada anda berikan tumpuan kerana ini merupakan ramalan kaji cuaca untuk hari ini.